Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Sebelum Nina Story, Nina nak tanya dekat korang dulu. Korang ada tak sokmed macam Facebook, Instagram ataupun TikTok? Sebenarnya kan pengaruh sokmed ataupun social media ni dalam kehidupan kita sangat-sangatlah besar. Kalau kita terlalu taksub dengan social media, macam-macam yang kita akan cuba buat untuk dapatkan perhatian ataupun kita cuba untuk jadi terkenal. Tapi tak dapat dinafikan juga, sebenarnya sokmed ni ada jugalah bagi banyak kebaikan untuk kita. Cuma kita perlu tahu untuk manfaatkan benda tu je. Jadi apa kaitan sokmed dengan cerita yang Nina nak sampaikan pada hari ini? Kali ni video tentang seorang pengguna Instagram daripada Jerman yang mencari mangsa yang seiras dengan dia and then dia bunuh. So dalam banyak-banyak mangsa yang dicari tu, seorang yang dia jumpa yang merupakan Insta famous. Tahu tak sebab apa dia buat macam tu? Bukan sebab dia jealous, tapi sebab dia nak palsukan kematian dia sendiri. So dia pun cari orang yang serupa dengan dia dan orang tu jadi mangsa dia. Jadi Nina tak nak panjang-panjang lagi intro sebab Nina dah tak sabar untuk kongsikan cerita ni dengan korang. So without wasting any time, let's get started. Jadi ada seorang pengguna Instagram daripada Jerman yang berketurunan Jerman Iraki telah dituduh bunuh seorang Insta famous. Suspek tadi ialah Shahraban K yang berusia 24 tahun, tapi ini bukan nama sebenar dia sebab nama sebenar dia, identiti sebenar dia dilindungi oleh undang-undang Jerman. Mangsa dia pula adalah seorang Insta famous yang bernama Khadijah O yang merupakan beauty blogger dan ada jual produk kecantikan. Khadijah dengan Shahraban ni sebaya. Diorang ni sama umur, berusia 24 tahun. Jasad Khadijah dijumpai dalam kereta milik Shahraban dalam keadaan yang sangat teruk dan mengerikan pada bulan Ogos tahun lepas, iaitu pada tahun 2022. Diorang jumpa dia dan badan dia ni penuh dengan kesan-kesan tikaman, dan kesan tikaman tadi tu lebih daripada 50 kali guys. Semua tikaman tadi tu semuanya dekat bahagian muka dia. So muka dia memang rosak teruk. Kereta Mercedes tadi tu, polis jumpa dia berada dekat parking dekat rumah boyfriend dia iaitu Shakir K. So Shakir dengan Shahraban ni, diorang ni komplot menjayakan misi ataupun kerja gila diorang ni sama-sama. Jadi macam mana Khadijah ni boleh jadi mangsa kepada Shakir dan juga Shahraban? Adakah diorang ni sama-sama kenal? Pernah jumpa ke? Sebenarnya diorang tak pernah jumpa walaupun sekali. Nak memudahkan cerita ni, nak akan panggil Shahraban tadi tu sebagai Shah je sebab mudah nak sebut sikit. Dikatakan benda ni terjadi apabila Shah dengan Shakir tu terjumpa IG Khadijah. Jadi dia pun belik lah IG Khadijah ni, tengok gambar dia apa semua. So Shah ni rasa yang dia dengan Khadijah tu ada banyak persamaan, terutamanya dari segi fizikal diorang. Kalau ikut dalam laporan akhbar diorang, dikatakan Shah ni dia ada masalah peribadi tau dengan keluarga dia dan dia cuba nak larikan diri daripada rumah. So maybe dia nak palsukan kematian dia sebab dia tak nak parents dia ataupun family dia cari dia lagi. Lepas tu dia bolehlah hidup bahagia dan bebas dengan boyfriend dia tanpa diganggu oleh family sendiri. That's why lah dia cari orang yang serupa macam dia dan dimulakan kegiatan gila dia ni. Jadi apa yang dia buat? Dia pun buatlah fake account untuk mencari perempuan-perempuan yang seiras dengan dia. Dalam pencarian dia dengan boyfriend dia tu, diorang terjumpa ada 5 orang perempuan yang hampir sama lah dengan si muka Shah ni. Tapi bila diorang perhati betul-betul kan, diorang kata memang nak sama, tapi ada lagi lah macam perbezaan sikit. So kalau orang tengok tu macam okay, muka kau dengan muka Shah macam tak berapa sama, cuma ada iras sikit-sikit je macam tu. Shah punya target, dia nak perempuan tu memang iras-iras macam dia. Orang kata macam kembar lah, kalau boleh dia nak perempuan yang macam tu. Jadi diorang pun teruskanlah mencari dekat Instagram muka-muka yang macam Shah ni, dan diorang terjumpa Khadijah O tadi. Bagi diorang, muka Khadijah ni memang mirip sangat dengan Shah. Dari segi mata, hidung, rambut, dia punya bentuk rambut, panjang rambut semua tu memang hampir sama dengan Shah. Tapi ada satu masalah pada masa ni, yang mana si Khadijah ni dia tak tinggal satu negara dengan Shah. Khadijah ni dia tinggal dekat Algeria, manakala Shah dengan Shakir ni pula tinggal dekat Jerman. Jadi jarak diorang tu memang beratus-ratus kilometer lah. So Shah pun plan, kita kena buat sesuatu supaya Khadijah ni boleh datang ke Jerman. Jadi apa yang diorang buat? Shah ni pun menyamar jadi seorang rapper terkenal yang bernama Lun. Lepas tu Shah aka Lun ni pun contact lah Khadijah. Dia kata boleh tak saya nak jemput awak ni
ni datang ke Jerman untuk jadi model ataupun jadi pelakon lah dalam muzik video dia. Bila Khadijah tu dia terima DM daripada Lun yang fake ni, dia pun macam was-was jugalah. Tapi bila dia google, okay, Lun ni memang seorang penyanyi rapper. So dia pun DM lah Lun yang sebenar. Jadi dia pun buatlah voice message dan hantar kepada Lun dan dia kata, saya harap awak boleh bagi jawapan dekat saya, sama ada benda ni betul-betul real ataupun fake, sebab saya betul-betul tak tahu. And then tak lama lepas tu Lun tadi pun reply, it's fake sister, don't answer. So Khadijah ni pun reject lah offer daripada Shah ataupun Lun yang fake tadi. So plan diorang ni gagal. Tapi diorang tak give up, sebabnya diorang ada backup plan, iaitu plan B pula. Untuk plan B ni diorang create pula fake account yang baru dan contact Dija ni balik. Kali ni diorang kata diorang nak sponsor produk kecantikan kepada Khadijah, tapi dengan syarat Khadijah ni kena datang ke Jerman untuk ambil produk-produk tadi. So Khadijah pun setujulah untuk datang ke sana tanpa dia sedar yang dia dah pun masuk ke dalam perangkap Shah dan juga Shakir pada hari yang dijanjikan. Jadi Khadijah ni pun fly lah dari Algeria menuju ke Jerman dan dia telah dijemput oleh diorang berdua pada 16 Ogos tahun 2022. Tapi apa yang dia dapat, dia telah ditangkap dan diikat. Lepas tu muka dia telah ditikam lebih daripada 50 kali hingga menyebabkan dia meninggal. Tapi diorang just tikam sebelah kanan ni je, sebelah kiri ni diorang tinggal sebab nak mudahkan parents Shah tadi tu untuk cam tu adalah Shah. Macam tu lah. Jadi kalau dia tikam sebelah ni hancur, sebelah ni nampak lagi lah macam muka-muka dia macam tu. Pada hari yang sama, parent Shah ni pula ke Ingolstadt dan diorang ternampak kereta Mercedes tadi tu tau. Jadi kereta Mercedes ni ada dekat parking dekat kawasan apartmen rumah Shakir. Diorang pun datanglah dekat kereta tu sebab nak make sure, okay, betul ke ni kereta milik Shah. Masa ni lah mak ayah Shah ni kejut gila sebabnya diorang nampak ada seorang perempuan yang muka macam anak dia terbaring dekat tempat duduk belakang. Maksudnya dah meninggal dah, tapi muka dia, ya Allah, orang kata memang hancur teruk. Diorang pun ingat tu adalah anak diorang, si Shah, sebabnya yelah dah muka separuh hancur, sebelah lagi elok kan. Jadi sebelah tu lah yang diorang kata, okey, ini anak kita ni, Shah. Yang menyebabkan kata mak ayah dia yakin tu adalah anak diorang sebab sebelum kejadian tu Shah dah beritahu dekat parents dia yang dia nak pergi ke Ingolstadt tadi tu untuk jumpa dengan ex-husband dia. Tapi lepas tu dia dah tak pernah balik ke rumah lagi tau. Sebab itulah parents dia ke sana untuk mencari Shah. Tapi apa yang diorang jumpa, seorang wanita yang muka macam anak diorang, sebelah muka dah hancur dan dah meninggal. Dan sebenarnya perempuan yang dianggap kata tu anak diorang adalah Khadijah. Tapi sebenarnya memang itu pun plan Shah. Dia memang nak parents dia fikir itu adalah dia. Pada awal tu memang nampaklah plan Shah dengan boyfriend dia going well, macam tak ada apa-apa yang masalah dan benda ni akan berjaya. Lepas mak ayah dia pergi buat report polis datang dan siasat apa semua dan mayat Shah tadi tu dibawa ke hospital untuk buat postmortem. Dan pada masa ni lah bila laporan keluar, ada benda lain pula terjadi. So doktor cakap ini bukan Shah, bukan anak pakcik dan makcik, tapi ini adalah perempuan lain, iaitu Khadijah. Pada awal tu mak ayah dia memang yakin ini memang anak kita orang, anak perempuan kita orang kenal dia. Bila result DNA keluar, rupa-rupanya perempuan tu bukanlah anak dia orang. Korang bayangkan kalau mak ayah dia tak benarkan anak dia dibuat postmortem, lepas tu sampel DNA pun tak dibuat, mesti mak ayah dia akan fikir tu anak dia orang. Padahal anak dia sebenarnya masih bebas kat luar sana, masih hidup dengan tenang selepas bunuh orang yang dah tak bersalah. Gila betul kesian Khadijah tu, tak pasal-pasal jadi mangsa daripada orang yang sangat selfish. Dikatakan sampai sekarang polis masih lagi mencari pisau yang digunakan oleh Shah dan juga Shakir, sebab diorang kata diorang cari dekat kawasan yang berdekatan di mana jasad Khadijah ni jumpa, diorang tak jumpa pisau yang sebenar. Banyak pisau yang diorang jumpa, tapi pisau yang digunakan yang akan dijadikan sebagai bukti diorang masih lagi tak jumpa. Tapi Shah dengan Shakir dah pun ditangkap selepas seminggu kemudian dan sebenarnya kes ni masih lagi dalam siasatan pihak polis. So kalau diorang berdua ni memang didapati bersalah, diorang akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Okay guys, Nina nak tahu pendapat korang tentang cerita kali ni. Seorang pengguna Instagram sanggup cari orang yang rupa sama macam dia. Lepas tu dia perangkap untuk datang ke negara dia. Dia bunuh sebab dia nak palsukan kematian dia, supaya dia dapat bebas daripada family dia. Ini ya Allah, gila. Kita biasa jumpa kan orang post dekat sosial media, arwah ini dah meninggal, baik orangnya. Nak menipu lah cerita dia, tapi tak mati pun orang tu. Itu biasalah kan, konon-konon macam sedih, putus cinta dengan boyfriend, girlfriend, post dekat status, doakan Al-Fatihah untuk sekian-sekian. Nina rasa benda tu pun macam dah cringe juga kan, sebab memasukkan kematian. Tapi ini lagi advance tau, dia cari orang yang sama macam dia
Dia perangkap, dibunuh, tunjuk kat parents dia yang dia dah mati. Maksudnya dia nak buktikan kat parents dia pun meninggal. Lepas tu parents dia dah tak perlu kacau hidup dia lagi. Gila, memang gila lah cerita ni. Okay guys, itu sajalah untuk kali ini, dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada kali ini. Nasihat Nina kepada pengguna-pengguna social media di luar sana yang tengok video Nina nak guna social media tu, kalau boleh biarlah bermanfaat kepada diri sendiri. Janganlah selfish, janganlah sampai melibatkan orang lain untuk jadi mangsa, macam tu lah. Okay, apa pun kita jadilah pengguna sokmed ataupun pengguna social media yang berguna macam tu. Okay, kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.